Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. TVS Utama edisi 3 November 2024 bersama saya Syira Abang Mansor. Dan saya Setiu Dawi. Berikut antara tumpuan utama malam ini. Kerajaan Sarawak komited dalam mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif kepada pelabur tempatan dan asing yang menyokong pertumbuhan perniagaan, kemampanan dan inovasi. Pasukan Puteri Dang Balai Yayasan Sarawak 3 telah dinobat sebagai Raja Sungai Regata Sarawak 2024 bagi piala yang dipertua Negeri Sarawak. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 35 juta ringgit untuk fasa pertama projek penanaman semula kelapa di 2 buah kawasan di Sebuyau. Malaysia bersedia menjadi tuan rumah bagi Forum Zakat dan Wakaf Sedunia 2025 di Kuching, Sarawak. Seakan menepati ramalan, pasukan Puteri Dang Balai Yayasan Sarawak 3 telah dinobat sebagai Raja Sungai Regata Sarawak 2024 bagi piala yang dipertua Negeri Sarawak bagi acara perahu bidar 30 pengkayuh lelaki tempatan. Pasukan Puteri Dang Balai berjaya mengetepikan dua pencabar dekatnya iaitu pasukan Landas Azam Kasihnya Warisan 1 dan pasukan UDA. Pasukan Puteri Dang Balai Yayasan Sarawak 3 secara tidak langsung berjaya menempas sejarah dengan menjulang kejuaraan dan sekaligus mencapai hat-trick kejuaraan buat 3 kali berturut-turut. Mereka berjaya membawa pulang wang tunai sebanyak RM30,000 dan piala pusingan. Bagi pasukan Landas Azam Kasihnya Warisan 1 dan pasukan UDA pula masing-masing berjaya membawa pulang wang tunai sebanyak RM20,000 dan RM10,000 serta piala pusingan. Bagi Piala Premier Sarawak, pasukan UDA milik Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adustakan, Datuk Hamzah Ibrahim berjaya merangkul kejuaraan bagi acara perahu terbuka Kenyalang 20 pengkayuh lelaki VIP. Mereka berjaya menumpaskan dua pencabarnya iaitu perahu Sinaran Ratu Siska milik Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan Datuk Salihuddin Sattar dan pasukan lumba perahu Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Bukan itu sahaja, Puteri Dang Balai Yayasan Sarawak berjaya merangkul kejuaraan bagi Piala Antarabangsa Borneo bagi acara terbuka perahu bidar 30 pengkayuh lelaki dan menumpaskan lawannya iaitu pasukan Puteri Dang Balai Yayasan Sarawak 3 dan pasukan UDA. Acara Regata Sarawak 2024 telah bermula sejak Jumaat hingga Ahad di Waterfront Kuching. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah dan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkenan berangkat mencemaduli menyaksikan acara berkenaan. Turut hadir sama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dan Timbalan-Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Pengarah Yayasan Sarawak Mersal Abang Rosli mendedahkan strategi mengekalkan barisan pengkayuh edisi lepas bagi edisi kali ini adalah ramuan rahsia mereka bagi mengekalkan kejuaraan. Puteri Dang Balai Yayasan Sarawak 3 menempa sejarah dengan menjulang kejuaraan Regata Sarawak 2024 dan sekaligus mencapai hat-trick kejuaraan buat 3 kali berturut-turut. Ini memang semua diidamkan oleh pasukan yang bertanding sebab nak mengekalkan kali ketiga memang sangat mencabar. Tapi kita dah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Saya di atas tu memang nervous sebab saya nak ni kali ketiga hat-trick. Saya tak nak hat-trick ni tak berlaku tapi memang nervous. Alhamdulillah berkat doa kita, usaha kita dan kita bertawakal dengan Tuhan kita berjaya mengekal kali ketiga. Beliau ditemui pada selepas perlumbaan peringkat akhir Sarawak Regata 2024 di Waterfront Kuching pada Ahad. Tambah meresal pasukannya kini menyimpan impian untuk mendapatkan kejuaraan buat kali keempat pada edisi akan datang dan seterusnya kekal mendominasi status Raja Sungai. Katanya lagi, Puteri Dang Balai akan terus mengekalkan barisan pengkayuhnya untuk bertanding pada edisi akan datang. Oh, banyak. Memang banyak persiapan, strategi perancangan telah dibuat oleh pasukan pengayuh-pengayuh ni yang kita beri amanah sepenuhnya untuk melaksanakan
strategi-strategi yang membolehkan kita mengekal kejuaraan ini. Ini bukan satunya kejayaan. Terbuka Borneo pun kita menang 1 dan 2. Jadi banyak yang kita dapat berjaya pada tahun ini. Ini kena tukar piala baru. Kita nak, kalau boleh kita pegang piala baru tu lagi. InsyaAllah. Pasukan Puteri Dang Balai Yayasan Sarawak 3 percaya menumpas 2 pencabar dekatnya iaitu pasukan Landas Azam Kasihnya Warisan 1 dan pasukan Udak bagi merebut piala yang di-Pertua Negeri Sarawak bagi acara perahu bida 30 pengkayuh lelaki tempatan. Sementara itu, pasukan Lumba Perahu Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah dari negara Brunei Darussalam berjaya meraih tempat ketiga bagi kategori perahu terbuka kenyalang 20 pengkayuh lelaki VIP Piala Premier Sarawak. Menurut salah seorang pengkayuh daripada Brunei, Shahrin Kasim, kejayaan itu lebih manis apabila turut disaksikan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah yang berkenan menyempurnakan Majlis Penangguhan Regata Sarawak 2024 yang melabuhkan tirainya hari ini. Katanya dia tidak menjangka pasukan Brunei berjaya meraih posisi podium untuk edisi kali ini. Ujar Shahrin, biarpun pada mulanya berlaku pelanggaran perahu dengan pihak lawan, namun ia tidak mematahkan semangat pasukan Brunei untuk meneruskan kayuhan bertenaga sehingga ke garisan penamat. Alhamdulillah penyertaan pada tahun ini cukup meriah dan di luar jangkaan lah. Dan menjangka lah yang kami final sama juara-juara daripada Sarawak tu. Memang cabaran memang adalah pada peringkat awal memang kami di depan, tapi di peringkat akhir tu memang ada kompleks sikit lah. Macam perahu BMP tu memang tak dapat dielakkan lah kan. Namanya perahu Regata Sarawak ni apa-apa saja boleh terjadi bang. Tapi alhamdulillah kami sampai ke garis penamat. Beliau ditemui pada Majlis Penangguhan Sarawak Regata di tebingan Sungai Kuching pada Ahad. Mengulas lanjut katanya, pasukan Brunei menambah hasrat untuk kembali beraksi pada edisi akan datang untuk memburu gelaran Raja Sungai. Untuk rekod ini merupakan kali kedua pasukan Brunei beraksi di Regata Sarawak selepas kali terakhir memenangi acara bidar 20 pengayuh lelaki kategori VIP pada Regata Sarawak 2017. Kerajaan Sarawak komited dalam mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif kepada pelabur tempatan dan asing yang menyokong pertumbuhan perniagaan, kemampanan dan inovasi. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menerusi teks ucapan yang dibacakan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh berkata, Sarawak telah meletakkan rangka kerja teguh yang menyokong pertumbuhan perniagaan, kemampanan dan inovasi bertujuan menjadikan Sarawak sebagai destinasi pelaburan utama. Under the very able leadership of our Premier, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng, we have laid down a robust framework that supports business growth, sustainability and innovation. Our government has introduced a number of strategic initiatives aimed at making Sarawak a prime investment destination. From the tax incentive to investment-friendly policies, Sarawak offered a range of opportunities for businesses looking to expand into new markets. We have streamlined our processes, enhanced our infrastructure, and are constantly upgrading our digital connectivity to facilitate the ease of doing business both locally and internationally. Beliau berkata demikian pada Majlis Borneo Excellence Entrepreneur and Personality Awards Borneo Best Award 2024 di Kuching pada Sabtu. Tambahnya, usaha kolektif berterusan amat diperlukan untuk membina ekonomi yang berkembang maju serta mampan. Beliau turut menyeru penerima anugerah untuk terus melipat gandakan usaha mereka bagi menempah kejayaan dalam bidang yang mereka caburi. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak RM35 juta untuk fasa pertama projek penanaman semula kelapa di 2 buah kawasan di Sebuyau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, projek tersebut yang diilhamkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng turut melibatkan penubuhan makmal penyelidikan kelapa di Sebuyau. Dengan pembentangan yang kita lakukan kepada
Yang amat berhormat, pada 26 Mac 2024 yang lepas, kita telah memberi penjelasan tentang keseluruhan perancangan untuk mengadakan macam ni. Kita nak melaksanakan Agro Research Lab berasaskan penanaman semula kelapa di kawasan Sebuyau. Beliau berucap pada Majlis Pra-Pelancaran Projek Perintis Makmal Penyelidikan Agro Kelapa Sebuyau Fasa 1 di Ladang Kelapa Kampung Arus Melayu Sebangan pada Sabtu. Menurut beliau, dana tersebut turut diluluskan pada tarikh yang sama dengan kawasan seluas 100 hektar yang diperuntukkan bagi aktiviti penanaman semula kelapa, manakala 10 hektar lagi diserahkan kepada Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS bagi aktiviti penyelidikan. Jelas Julaihi lagi, ladang seluas 3.4 hektar itu adalah sebahagian daripada ladang berkeluasan 25 hektar yang diperuntukkan di bawah projek perintis ini, dengan sebahagian lain terdapat di kawasan sekitar dan Kampung Tebeluk Sebuyau. Tambahnya, selain Kampung Arus Melayu Sebangan, Kampung Tebeluk Sebuyau, Kampung Sampat Sebangan turut terlibat dalam fasa 1 projek ini melibatkan kawasan seluas 26.66 hektar. Ujarnya lagi, projek penanaman semula kelapa itu akan menggunakan kaedah penanaman moden menggunakan benih dan teknologi baru yang lebih teratur berbanding sebelumnya. Penganjuran program IC Design Megaton 2024 oleh Semiconductor Reka Bentuk Mikroelektronik Sarawak SMD berupaya menanam minat golongan muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM secara langsung. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata, penganjuran program tersebut membuktikan ramai anak Sarawak sudah mula menunjukkan minat untuk mempelajari dan mendalami bidang STEM. Justru MEITD katanya mempunyai pelbagai program sebagai usaha memberi pendedahan tentang STEM sejajar dengan misi kementerian itu untuk mempromosikan pendidikan STEM di sekolah-sekolah di seluruh Sarawak. The SMD Chip Design Megaton is a key part of our ongoing commitment to STEM education in Sarawak. It's an opportunity for young talent to experience science, technology, engineering, and mathematics firsthand. This aligns perfectly with the Ministry of Education, Innovation, and Talent Development's mission to promote STEM education in schools throughout Sarawak. Beliau berucap merasmikan majlis penutupan SMD IC Design Megaton 2024 di Universiti Swinburne Kampus Kuching pada Ahad. Penganjuran program IC Design Megaton 2024 sebelum ini turut telah dianjurkan di Miri dan Sibu dengan jumlah penyertaan sebanyak 30 buah sekolah dan universiti. Baiklah, sebelum berhenti berehat, kami ingin mengajak anda untuk menyertai Open Day Yayasan Sarawak International School pada 9 November 2024 ini di Yayasan Sarawak International Secondary School Petrajaya. Betul tu, dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Jadi untuk itu, sila layari laman sosial Facebook Yayasan Sarawak International School untuk maklumat lanjut. Kembali selepas ini. Perkembangan seterusnya, penubuhan Biro Wanita di Rumah Panjang semakin mendapat perhatian sebagai salah satu inisiatif untuk mengaktifkan peranan wanita dalam memperkasa ekonomi dan kebajikan komuniti. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju Datuk Majang Renggi berkata, penubuhan biro tersebut membolehkan wanita rumah panjang memainkan peranan penting dalam Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK atau Rumah Panjang. Peranan Biro Wanita di Rumah Panjang ianya dilihat penting salah satu biro yang telah ditubuhkan bagi setiap rumah panjang. Selain dari Biro Pembangunan, Biro Keselamatan, Biro Kesihatan dan Biro Wanita adalah salah satu daripadanya. Dan apa yang kita lihat di rumah panjang kampung yang lebih banyak aktif, yang lebih aktif adalah Biro Wanita daripada biro-biro yang lain.
Beliau berucap di majlis perasmian Stor Biro Wanita Umar Luhat, Kampung Kayan Kenyah, Batu 34, Jalan Bintulu Miri pada Sabtu. Beliau yang juga Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak memuji penglibatan aktif Biro Wanita Umar Luhat dalam kegiatan ekonomi seperti mengusahakan kuih muih, kraft tangan dan aktiviti kebudayaan tarian orang Ulu yang berupaya menjana pendapatan tambahan keluarga rumah panjang itu. Katanya, penduduk setempat hendaklah bijak merebut peluang ekonomi selaras dengan kepesatan industri yang terdapat di kawasan itu. Sementara itu, Senator Dewan Negara Michael Mujahlihan yang turut hadir ke majlis itu menyatakan kepentingan peranan Biro Wanita sebagai medium suara secara kolektif dalam sesebuah komuniti. Biro Wanita bukan sahaja merupakan sebuah organisasi, tetapi ia adalah suara dan saluran yang bagi wanita dalam membangunkan komuniti. Dalam masyarakat orang Ulu, di mana nilai-nilai tradisi dan budaya sangat dijunjung, peranan Biro Wanita adalah sangat penting dalam menetapkan kedudukan wanita dan memperkasakan mereka dalam pelbagai aspek kehidupan. Stor Biro Wanita Umar Luhat dibangunkan menerusi peruntukan yang disalurkan Datuk Majang dan Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing. Ketangkasan, kreativiti, ketajaman minda serta ketahanan stamina peserta untuk menghasilkan gerak lincah dalam sukan tarian Dewan Dansa merupakan daya penarik utama konvensyen dan kejuaraan sukan tarian antarabangsa terbuka Borneo BOIDC 2024. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pentas BOIDC 2024 merupakan wadah bagi peserta untuk menyerlahkan bakat selain membuktikan usaha keras mereka dalam memperjuang sukan tarian pelbagai disiplin ini untuk diiktiraf oleh penilai antarabangsa serta rakan seperjuangan di arena ini. Abdul Karim menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Desmond Douglas Jerukan berkata, penganjuran edisi kedua BOIDC di Sarawak ini membuktikan bahawa wilayah ini mampu menganjurkan lebih banyak sukan tarian bertaraf dunia di bawah Persekutuan Sukan Tarian Dunia WDSF pada masa mendatang. Our ministry shares BOIDC's vision of making Sarawak a recognized hub for sports, arts and tourism, and I see this sports itself now live. I can confirm with you next year you will get more support from the ministry. Yeah? Hosting events of this caliber also highlights the potential for Sarawak to host other significant international competitions, reinforcing our commitment to positioning Sarawak as a centre of excellence and innovation in sports. Beliau berkata demikian pada konvensyen dan kejuaraan sukan tarian antarabangsa terbuka Borneo BOIDC 2024 di Kuching pada Sabtu. Menurutnya lagi, selain memperkasa segmen pelancongan negeri dan negara, program seumpama ini turut berperanan untuk meluaskan jaringan kerjasama dari dalam negara serta serantau selain menggalakkan aktiviti silang budaya dan pertukaran idea untuk memajukan industri seni kreatif serta persembahan. Untuk rekod sukan tarian Dewan Dansa atau Ballroom Dance ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu standard yang melibatkan disiplin tarian yang terdiri daripada waltz, tango, foxtrot, Venus waltz dan quick step, manakala disiplin Latin menampilkan tarian cha-cha, samba, rumba, jive dan paso doble. Selain tuan rumah Malaysia, kejohanan BOIDC 2024 turut disertai oleh seramai lebih 1,992 peserta dari 16 negara lain. Malaysia bersedia menjadi tuan rumah bagi Forum Zakat dan Wakaf Sedunia 2025 di Kuching, Sarawak dan menandakan satu lagi pencapaian penting dalam memajukan keuangan sosial Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata seiring dengan kedudukan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN tahun depan, forum ini dijangka menjadi platform penting untuk menangani cabaran serantau dan meningkatkan kerjasama antara kerajaan. Lokasi strategik di Kuching berhampiran ibu negara baharu Indonesia Nusantara turut membuka peluang untuk memperkukuh kerjasama di seluruh rantau ini. Beliau menegaskan bahawa forum ini berperanan penting sebagai sebuah organisasi global yang menyatukan pelbagai pihak berkepentingan yang berdedikasi terhadap prinsip zakat dan wakaf. Saya akan mengarahkan pihak Jauhar dan juga pihak Jasa Wakaf
untuk bekerjasama rapat dengan World Zakat and Wakaf Forum untuk memastikan semua agenda tema yang dipilih akan memberikan satu momentum yang baik dan berkesan kepada pentadbiran zakat dan wakaf bukan sahaja di Malaysia tetapi di dunia. Inisiatif ini bertujuan memastikan agenda dan tema yang dipilih mampu memberi impak positif dalam pentadbiran zakat dan wakaf bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat global. Muhammad Naim berada di Jakarta di atas jemputan Kerajaan Indonesia untuk menghadiri Forum Zakat dan Wakaf Dunia 2024 selama 2 hari yang berakhir pada Sabtu. Forum berkenaan berjaya menghimpunkan wakil daripada 43 negara termasuk tokoh ulama, usahawan dan golongan belia. Kecemerlangan TVS dalam bidang penyiaran mendapat pengiktirafan pada Anugerah Personaliti dan Keusahawanan Cemerlang Borneo, Borneo Best Award 2024 yang berlangsung di Penview Hotel pada Sabtu. TVS merangkul anugerah pencapaian cemerlang dalam industri penyiaran yang diterima Ketua Pegawai Eksekutifnya Kushairi Abang. Borneo Best Award 2024 merupakan satu majlis anugerah yang mengiktiraf pencapaian syarikat atau organisasi cemerlang dalam aspek kepimpinan, pertumbuhan perniagaan dan kemampanan. Ia termasuk menghargai dedikasi individu yang memberi impak dalam industri masing-masing dengan memberikan penghormatan kepada mereka yang menunjukkan komitmen dan sumbangan cemerlang dalam menetapkan standard kecemerlangan baharu untuk menjadi inspirasi kepada orang lain. Sebanyak 37 anugerah telah disampaikan termasuk Best Emerging Woman CEO Awards in Cleaning Services Industry, Best Rising Star CEO Awards in Biotechnology, Agriculture, R&D Industry, Best Young Entrepreneur Award in Retail Chains and Lifestyle Industry dan banyak lagi. Bersua kembali. Petroleum Nasional Berhad Petronas komited bangunkan sukan bola sepak di Sarawak. Penganjuran kejohanan bola sepak belia anjuran syarikat minyak dan gas itu menunjukkan langkah positif untuk sukan bola sepak di mana pencarian bakat boleh dibangunkan seawal peringkat akar umbi memberikan peluang kepada generasi muda untuk menonjolkan potensi mereka. Berkongsi pengalaman bertugas sebagai kaki tangan syarikat minyak dan gas itu, bekas pemain bola sepak Sarawak Jalil Ramli berkata, sepanjang kerjayanya, Petronas sentiasa memberikan sokongan dan galakan untuknya menyumbang kepada dunia bola sepak serta mengembangkan bakatnya dalam bidang tersebut. Saya memberi thumbs up kepada Petronas sebab kejohanan seumpama ini menjadi satu platform untuk pemain-pemain ini untuk bertanding. Lebih lagi ia dianjurkan oleh Petronas dengan kerjasama beberapa pihak dan ini memberi satu gambaran bahawa bola sepak kita sekarang ini menuju ke arah yang betul. Ia seharusnya bermula di peringkat seperti apa yang kita lihat sekarang ini, di peringkat bawah umur dan seterusnya ke peringkat belia-belia, pilihan presiden dan juga senior. Beliau ditemui pemberita pada kejohanan tertutup bola sepak belia Petroleum Nasional Berhad Petronas 2024 di Padang D Stadium Negeri Sarawak, Kuching pada Sabtu. Beliau turut menasihatkan para pemain untuk mengekalkan disiplin yang tinggi untuk berjaya dalam sukan tersebut dan tidak mengabaikan pendidikan sebagai bekalan kehidupan pada masa hadapan. Ya, yang pertama sekali pemain itu harus ada passion. Passion maknanya minat yang mendalam. Kenapa saya bermain bola sepak? Boleh je main sukan-sukan lain. Yang pertama, kalau peringkat ini, jangan abaikan pelajaran. But at the end of the day, pelajaran still number one. Dan bola sepak boleh menjamin kehidupan yang baik kalau seorang pemain itu dapat mengetengahkan bakat yang mereka ada dan harus mempunyai disiplin yang tinggi untuk berjaya menjadi seorang pemain bola tersebut. Pada acara sama, bekas pemain bola sepak kebangsaan dan Sarawak Joseph Kalang T berkata, penganjuran kejohanan seperti kejohanan tertutup bola sepak belia Petroleum Nasional Berhad Petronas 2024 perlu diperluaskan ke seluruh Sarawak bagi mengetengahkan lebih banyak bakat muda tempatan terutama di kawasan pedalaman. Menurutnya, sudah tiba masa badan-badan korporat yang berminat dalam sukan bola sepak bersatu dan berbincang hala tuju sukan tersebut di Sarawak.
Jelasnya, Bumi Kenyalang kini mempunyai pemimpin berkaliber seperti Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng sebagai penanda aras yang baik untuk membangunkan sukan bola sepak Sarawak. Bukan setakat Petronas, bukan setakat mana-mana badan-badan korporat yang ada kemampuan, ada yang dia punya vision of, dia punya passion of football. Come, we make it together for our Sarawak. Sebab kita dah ada kita punya leader Abang Jo. Kita dah ada leader dia, kita ada ke sana, dia dah fokus on 2027. Kita dah jadi Sukan C punya tu. So why not? From start on today we have to. Sebab kita tak nak tunggu last minute. Tambah Joseph memiliki kemudahan bola sepak yang canggih serta program pembangunan bakat yang kukuh seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain adalah impian setiap pemain bola sepak di Sarawak termasuk anak-anak muda negeri ini. Example, bagi diri saya amat cemburu dengan apa yang kita lihat kita tak nak lewat negara luar. Kita lihat kepada negeri jiran kita seperti JDT, Selangor, everything. Kita dapat. Cuma kita adalah sekarang kita harus sit down table serampang dua mata kita bincang. Apa the best way untuk kita punya bola sepak negeri Sarawak? Justru beliau menyeru agar lebih banyak badan-badan korporat yang meminati bola sepak memberikan kerjasama dalam memajukan sukan bola sepak Sarawak. Juara dunia MotoGP 2 kali, Francesco Bagnaia menghidupkan peluang merebut kejuaraan musim ini apabila memenangi GP Malaysia di litar antarabangsa Sepang SIC pada Ahad. Pelumba Lenovo Ducati tim itu yang memulakan perlumbaan di petak pertama memecut sejak awal walaupun diberikan saingan sengit oleh Jos Martin. Kemenangan yang direkodkan pelumba Itali itu juga menangguhkan impian Martin untuk menggenggam mahkota kejuaraan musim ini lebih awal. Martin yang mewakili pasukan Prima Pramac Racing hanya memerlukan 9 mata untuk ditabalkan selaku juara. Perlumbaan dalam keadaan cuaca panas dengan suhu melebihi 33 Celsius itu berlangsung sengit, malah kedua-dua pelumba hampir terbabas di selekoh pada pusingan pertama apabila bertembung, namun pengalaman luas mereka berjaya mengimbangi jentera masing-masing. Perlumbaan juga dihentikan seketika susulan insiden pelanggaran melibatkan beberapa pelumba pada pusingan pertama. Bersambung perlumbaan, Martin dan Bagnaia sekali lagi menjadi tumpuan ribuan penonton apabila mereka bersaing sengit dengan saling bertukar kedudukan pendahulu, namun Bagnaia lebih pantas di laluan lurus. Memasuki pusingan kelima, pelumba berusia 27 tahun itu mula menjarakkan diri apabila meninggalkan Martin serta diekori rapat oleh Marc Marquez di tempat ketiga. Pelumba Spanyol itu tidak bernasib baik apabila terbabas ketika pusingan ke-8. Kedudukan itu kekal sehingga tamat perlumbaan dengan Bagnaia menjuarai GP Sepang sekaligus menyaksikan kejuaraan hanya akan diketahui pada perlumbaan terakhir musim ini. Rakan sepasukan Bagnaia, Enia Bastianini melengkapkan kedudukan podium apabila menamatkan perlumbaan di kedudukan ketiga. Kemenangan itu menyaksikan Bagnaia mengumpul 461 mata, ketinggalan 24 mata di belakang Martin yang mengutip 485 mata. Sementara itu bagi kelas Moto2 pula, Celestino Vietti dari pasukan KTM Ajo mudah memenangi perlumbaan selepas mendahului sejak awal. Bagi kelas Moto3 pula, pelumba pasukan CF Moto Gaviota Aspar David Alonso, CF Moto Gaviota Aspar Team berjaya memenangi perlumbaan sekaligus menyaksikan beliau merakam kemenangan ke-13 musim ini. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Jangan lupa untuk dapatkan perkembangan terkini secara dalam talian di laman web rasmi tvsarawak.my dan ke semua platform media sosial TVS untuk siaran berita semasa, hiburan dan variasi tanpa henti. Terima kasih kerana menonton. Saya Syira Abang Mansur. Dan saya Setio Dawi. Salam Sarawak Maju Makmur.